Hey guys, welcome back to my channel. Nama saya Amruddin Ibrahim, ex-banker, dan sekarang saya adalah digital realtor yang cover dekat kawasan Johor Bahru. Dan sekarang ni saya specialize dalam kawasan Pasir Gudang, Johor. So dalam video kali ini saya nak kongsikan tentang topik yang paling penting untuk anda yang ingin ataupun sedang dalam proses untuk membeli rumah. So yang paling penting adalah kita kena tahu tentang loan eligibility, kelayakan loan kita lah. So biasanya kita tak nak bila kita dah cari rumah, lepas tu kita dah jumpa rumah, and then bila kita dah preparekan down payment apa semua, so bila kita nak buat loan dekat bank, alamak, bank cakap loan kita tak lulus sebab tak layak, sebab loan eligibility kurang. So benda ni kita nak solve awal-awal ataupun kita nak bagi pendedahan awal-awal. Actually apa benda sebenarnya loan eligibility ni, dan kenapa anda kena consider benda ni as a part of your knowledge lah before anda membeli rumah pertama anda. Dan kita nak tengok apa daripada kita punya komitmen ni, apa benda yang patut include ataupun yang kita tak patut masukkan. At least sebelum realtor ataupun kita submit dokumen-dokumen anda ni kepada bank, kita dah tahu kes anda ni hampir 80 ataupun 90% boleh approve ataupun anda boleh loan dengan bank lah. Okay? So kita tak nak bila anda dapat tahu, bila anda dah kumpul dokumen, kita dah hantar apa semua, tiba-tiba loan reject. So berkecailah impian anda untuk memiliki sebuah hartanah, ataupun yang paling penting, berkecailah harapan anda untuk memiliki rumah pertama anda. So tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Sebenarnya apa benda sebenarnya loan eligibility ni? Okay, loan eligibility ni adalah kita panggil sebagai kelayakan kita untuk membuat pinjaman daripada bank. Seperti yang kita tahu, rata-rata pemilik rumah dekat Malaysia ni jarang sangat kita nak tengok orang beli rumah cash lah. Unless anda ni mungkin anda berada dalam kalangan T20 ataupun T5 ataupun T10. Ada ke? So maksudnya anda ni kaya gila lah. So kalau anda bukan dalam golongan tersebut, biasanya kalau macam orang marhain macam kita ni, kita akan membuat pinjaman daripada bank lah. Okay, so sebelum kita buat pinjaman daripada bank, bank akan tengok dulu kita punya kelayakan loan. Kalau macam loan eligibility anda ni berada dalam range yang sepatutnya, so supposedly bank tak ada apa-apa masalah untuk bagi pinjaman kepada kita. So macam saya cakap tadi, bila kita sebagai digital realtor, sebelum kita buat any submission loan kepada bank ataupun loan application kepada bank, kita akan educate ataupun kira dulu berapa loan eligibility client ataupun customer ni, so that bila kita hantar kepada bank, kita boleh cakap 90% ataupun 80% loan ni akan approve lah. Okay, pertama sekali kita nak tengok macam mana pengiraan loan eligibility ni. Okay, so kalau anda adalah pembeli rumah pertama ataupun bakal membeli rumah, so anda boleh go through kita punya step by step calculation ni lah. So pengiraannya simple je. Daripada gaji bersih kita, katakanlah anda bekerja di Malaysia, anda punya gaji sekitar dalam 5,000. Okay, so 5,000 tu kita nak senang kira, kita dah tolak EPF SOCSO lah. Daripada 5,000 tadi, kita akan darab 70%. So kenapa 70%? Kenapa tak 100%? Kenapa tak 80%? Okay, untuk pengiraan bank, 30% daripada 100% kita punya gaji tu, kita consider sebagai benda tu as a living expenses. Maksudnya kita punya makan minum, kalau kita ada sewa rumah, kita bayar sewa rumah, kalau kita ada nanny, kita ada ibu pengasuh, kita hantar pengasuh apa semua. So 30% daripada kita punya income tu, bank dah put aside as a kita punya living expenses. So that's why daripada 5,000 kita hanya kali 70% je lah. So bila kali 70%, kita akan dapat sekitar dalam 3,500. Daripada 3,500 tu, baru kita tolak existing commitment kita lah. So let's say katakanlah anda seorang yang baru graduate, yang dah kerja dalam company ni sekitar dalam 2 tahun. Probably anda ada satu kereta. So mungkin anda ada kereta Myvi, mungkin dalam 600. Okay, so anda juga ada hutang PTPTN lah. So PTPTN katakanlah anda punya hutang tu dalam 150. And then apa lagi kita ada yang basic komitmen yang fresh graduate ni akan buat. Mungkin anda ada credit card. So credit card anda tu katakanlah outstanding untuk credit card tu sebanyak dalam 4,000. Mungkin anda baru lepas beli iPhone kan, so 4,000.
So cumanya untuk credit card ni daripada 4,000 ni kita tak ambil 4,000. Kita akan darab daripada 4,000 ni kita akan darab dalam 5%. So 4,000 darab 5% dalam 200 lah. So dalam 200. Bila kita dah kali 70%, kita ada 3,500, kita tolak 600, kita tolak 150, kita tolak 200 untuk kita punya credit card dan kita ada sekitar dalam 2,550. That is our loan eligibility. Maksudnya kalau kita nak cari rumah, bayar bulanan rumah tersebut adalah jangan lebih daripada 2,550. Okay, so ataupun kalau nak senang dari segi calculation rumah, harga rumah yang anda mampu miliki dengan gaji dan juga komitmen ni sekitar dalam bawah 450,000 lah. So sometimes ada orang tanya juga bila kita buat calling daripada customer ataupun klien yang berminat untuk kita punya projek ni, bila kita buat call, dia orang akan tanya soalan-soalan yang bang, saya ada bayar takaful 200, saya pun ada kowei, saya pun ada bayar internet juga. Untuk next subtopik adalah kita nak tengok apa benda yang patut include dan juga tak include untuk kita punya komitmen dengan bank ni. Okay? So senang cerita macam saya cakap tadi, cara pengiraan ni kita kena tolak komitmen hanya komitmen yang melibatkan institution lah. Maksudnya macam bank ataupun PTPTN ataupun MARA. Antara benda yang kita kena include dalam pengiraan komitmen ni, yang pertama sekali adalah personal loan. Lepas tu kita ada kereta, kalau anda ada rumah pertama, anda ada sebarang pinjaman PTPTN ke, MARA ke. So benda tu kita include sekali lah. So, selain daripada tu, benda-benda yang berkaitan dengan pinjaman macam kereta tadi saya dah sebut, pinjaman ASB. So pinjaman ASB ni pun kita dikira sebagai komitmen dengan bank lah. So kita kena tolak dalam proses loan calculation tadi. So apa yang tak perlu kita include adalah macam contoh kowei, insurans, bil api, medical card ataupun hutang kutu kita. So benda-benda tu kita jangan masukkan dalam kita punya pengiraan. So bila anda dah buat pengiraan, anda dah tengok anda punya gaji, anda dah dapat loan eligibility, katakanlah rumah yang anda nak beli tu lebih daripada loan kelayakan loan anda. Maksudnya rumah tu bulanan dia dalam 3,000 tapi kelayakan loan anda adalah sekitar dalam 2,500 sahaja. So apa anda boleh buat adalah jangan risau, ada beberapa option yang kita boleh apply lah sebelum kita nak give up on kita punya impian untuk ada rumah pertama ataupun ada rumah idaman kita ni. Adalah yang pertama sekali, kalau kita tak dapat 90% loan untuk rumah tersebut, kita boleh letak deposit yang besar. Maksudnya katakanlah loan kita hanya layak untuk loan kita hanya layak dalam 350,000 dan harga rumah tersebut 380 ataupun 370. So apa kita boleh buat adalah kita preparekan down payment lah. Maksudnya dalam kes tadi mungkin kita kena prepare 20,000 to 30,000 so that kita lepas loan rumah tersebut. Yang kedua adalah kita cuba settlekan komitmen-komitmen yang kecil ataupun komitmen-komitmen yang mampu kita settlekan dalam masa terdekat. Sebagai contoh, macam sebelum ni ada customer saya, dia ada ASB loan. Komitmen dia buat ASB loan dalam lebih kurang dalam 200,000. Dia punya bayar bulanan sekitar dalam RM1,000 lah. So apa kita boleh advise adalah untuk dia, since dia memang betul-betul nak beli rumah, so kita terminate buat sementara waktu dari segi loan ASB dia tu. Okay, dia terminate. Biasanya kalau terminate loan ASB ni ambil masa dalam sebulan ke sebulan lebih macam tu. So lepas dah tak ada loan ASB tu dalam dia punya secret record, so dia dah ada loan eligibility dia tu dah makin tinggi lah. Seterusnya adalah macam kita settlekan komitmen-komitmen kecil. Macam contoh kita ada outstanding untuk credit card sekitar dalam 3,000. So mungkin kita boleh settlekan outstanding tu sekejap. So dia secara tak langsung, walaupun tak banyak, tapi dia secara tak langsung membantu untuk kita punya kelayakan loan ni. So apa lagi kita boleh buat? Kalau macam kita tak mampu untuk letak deposit yang besar ataupun kita komitmen yang sedia ada ni kita tak boleh selesaikan dalam tempoh masa yang singkat,
mungkin perlu lagi 6 bulan. Sedangkan rumah yang kita nak beli tu is a very limited offer. So apa kita boleh buat, option last sekali adalah kita boleh combine loan. So bertuah kepada orang yang macam dah kahwin ataupun pasangan dia pun bekerja juga. So kita boleh combine loan ataupun join nama waktu kita buat loan bank tu. So bila combine loan, ni dalam keadaan komitmen pasangan ataupun ahli keluarga yang kita nak combine loan tu pun komitmen dia tak terlampau tinggi sangat lah. Sampai menyebabkan bila combine pun tak dapat nak loan juga kan. So kalau macam tu, kalau komitmen dia okey, lebih kurang macam kita, so kita secara tak langsung dapat naikkan kita punya kelayakan loan tadi. Yang tu pun ada certain kriteria juga. Kalau macam kita nak combine loan ni, antaranya kita kena combine antara suami isteri, maksudnya antara pasangan ataupun dalam kalangan ahli keluarga sajalah. So bank biasanya tak encourage kita untuk ambil untuk combine loan dengan kawan-kawan ataupun dengan yang tak ada related dengan kita ataupun dengan darah kita. Sebab in case katakanlah ada berlaku pergaduhan, contoh dalam kita join loan dengan kawan, tiba-tiba ada berlaku pergaduhan, so nanti ada yang seorang tak nak bayar, so dia jadi isu lah kat situ. So bila seorang tak nak bayar, so tinggal seorang je yang kena bayar, so nanti end up dia tak dapat bayar kepada bank. Benda tu jadi risk kepada bank. Okey, itu saja perkongsian saya dalam video kali ini. Hopefully anda dapat something daripada video kali ini. Hopefully bermanfaat. Kalau anda rasa video ni bagus untuk family ataupun keluarga anda, jangan segan silu untuk kongsikan link video ni kepada mereka lah, supaya mereka pun mendapat ilmu dan juga mendapat manfaat yang sama. Okey, so itu saja dalam video kali ini. Kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Jumpa lagi. Bye.